Silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan. Saya Pepektin, Pengetua SNJK Komandan Keramat. Saya telah dilantik sebagai pengetua pada 31 Januari 2020. Pembentangan amalan terbaik saya pada hari ini bertajuk piramid. Okey, berikut merupakan sedikit sejarah perkhidmatan saya. Saya mula berkhidmat pada tahun 1997 dan berkhidmat di sekolah SNK Perempuan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemudian saya berkhidmat di sekolah SNK Kuala Perlis. Kemudian ke SNK Komando Bulai pada 2006 dan dinaikkan pangkat sebagai PKKK juga di SNK Komando Bulai. Kemudian saya dinaikkan pangkat sebagai PKHN di SNJK Komandan Keramat dan sehingga sekarang sebagai pengetua SNK Komandan. Okey, rasional. Rasional mengapa piramid kata bahan bantu belajar ini dilaksanakan? Didapati penguasaan bahasa Melayu yang rendah dalam kalangan murid kelas peralihan. 85.19% murid didapati markah yang kurang daripada 40 markah. Maksudnya mereka gagal apabila ujian penilaian 1 dilaksanakan terhadap mereka. Kemudian murid juga lemah dalam membina ayat tunggal yang gramatis, iaitu ayat yang ada subjek dan predikat. 100% murid mendapat markah kurang daripada 50 markah dalam ujian pra yang dilaksanakan. Okey, kumpulan sasaran. Kumpulan sasaran bagi inovasi bahan bantu belajar piramid kata ini ialah murid peralihan seramai 27 orang yang terdiri daripada 25 murid kaum Cina dan 2 murid kaum India. Objektif pelaksanaan amalan 4 piramid kata ini 100% hendak mencapai 100% murid dapat membina ayat tunggal yang gramatis, meningkatkan sekurang-kurangnya 50% murid lulus bahasa Melayu dalam peperiksaan akhir tahun. Dari segi strategi pelaksanaan, bagi mengatasi masalah murid tidak menguasai kemahiran menulis ayat tunggal, metodologi PDCA digunakan. Di fasa pertama, iaitu plan perancangan, dalam mesyuarat panitia dan PLT yang menggunakan kaedah teachers sharing session, guru-guru BM berbincang dan berkolaborasi tentang masalah dan strategi berkesan untuk membantu murid peralihan. Di peringkat tindakan dibuat, BBM piramid kata dilaksanakan selama 2 bulan. Cek di peringkat ini, penilaian dan pemantauan dibuat seperti melaksanakan ujian pra, pasca, suara murid, maklum balas guru. Di peringkat penambahbaikan dibuat atas analisis dapatan dan pengiktirafan diberi kepada yang berjaya dan pemulihan untuk murid yang gagal mencapai. Berikut merupakan cara inovasi digunakan. Langkah yang pertama, setiap murid diberikan satu set piramid kata yang mengandungi 15 kata. Kemudian langkah-langkah pelaksanaan inovasi. Perkataan-perkataan disusun seperti piramid dimulakan dengan kata kerja. Contohnya, kata kerja membaca. Kemudian soalan ditanya untuk mengembangkan ayat tersebut, siapakah yang membaca? Saya membaca. Kemudian apakah yang saya baca? Saya membaca buku. Di manakah saya membaca? Saya membaca buku di perpustakaan. Bilakah saya membaca? Saya membaca buku di perpustakaan pada waktu rehat. Berdasarkan piramid kata ini, murid dapat membentuk dan menulis ayat-ayat yang ada subjek dan predikat, ayat asas, ayat ringkas. Okey, dari segi cabaran semasa pelaksanaan piramid kata ini, cabaran yang dihadapi adalah murid-murid miskin kosakata, seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Kemudian semasa PDPC dilaksanakan, murid kurang ataupun mereka langsung tidak memberi respon kepada soalan yang diajukan oleh guru. Mereka lebih gemar menggunakan bahasa ibunda dalam kelas seperti bertutur dalam bahasa Cina.
Cara mengatasi satu hari satu kosakata, penggunaan kamus kosakata, kamus dewan, sentiasa memberi galakan positif untuk murid berinteraksi dengan guru dan rakan dalam bahasa Melayu, teknik-teknik penyoalan yang digunakan, aktiviti-aktiviti, perbanyakkan bahan rangsangan. Kemudian banyak meminta murid banyak menulis, membaca dan mendengar. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan seperti nilam, pinjaman kelompok, sudut bacaan, seni bahasa, nyanyian. Impak daripada pelaksanaan BBM piramid kata ini, maklum baras guru. Menurut guru dapat meningkatkan kemampuan murid menulis ayat tunggal yang lebih gramatis. Murid berjaya mengesan kata kerja yang terdapat dalam ayat. Murid berjaya mengenal pasti subjek dan predikat dalam ayat. Ujian pasca, selepas ujian pasca dilaksanakan 100% murid mendapat markah melebihi 50% dalam ujian pasca membina ayat yang gramatis. Suara murid, menurut murid, mereka lebih memahami, mudah mengingati dan lebih seronok. Cadangan penambahbaikan dan intervensi, masa yang lebih panjang diperlukan untuk aktiviti, mempelbagaikan teknik PDPC perlu diadakan supaya dapat mempraktikkan pelbagai teknik dalam PDPC. Inovasi-inovasi dilaksanakan oleh guru-guru dan panitia BM saya seperti teknik bulasan isi, teknik jari jemari dan sebagainya. Kemudian kami juga membudayakan piramid kata, evaluasi penggunaan piramid kata ke tingkatan atau sasaran murid yang lemah dalam pembinaan ayat dalam bahasa Melayu. Selain itu, pada tahun ini kami juga melancarkan perasmian platform kebitaraan bahasa laman sesawang yang membolehkan berbagai tip-tip dan teknik-teknik bahasa Melayu diletakkan di laman sesawang tersebut. Dan kami juga modulkan bahan-bahan sebagai panduan untuk rujukan guru dan sebagainya. Sebagai rumusan, kemahiran menulis amat penting dikuasai oleh murid. Menguasai kemahiran menulis ayat tunggal amat penting sebelum murid mampu menulis ayat majmuk dan membina perencanaan karanan dengan baiknya. Alat bantu belajar ini membantu meningkatkan kemahiran menulis ayat tunggal dan seterusnya diperluaskan kepada menulis ayat majmuk dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas pemberian Puan WPC. Jadi kita terus bersesi soalan daripada panel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, pertama sekali ni tahniahlah kepada Cikgu Wi Packing kan. Jadi kan saya tengok saya senang nak pergi makan sebab dia ikut susunan seperti yang dicadangkan tu. Jadi senang, jadi kita tengok dia makan. Kita tengok ada makan. Kita tengok ada makan. Dan kemudian cikgu pandai lah menguruskan masa. Kalau bunyi lonceng itu cikgu buat. Kan? Jadi itulah saya suka lah. Saya puji. Terima kasih ya. Saya suka. Terima kasih. Jika penambahbaikan ya dalam undangan tadi, dalam undangan kita lihat untuk penambahbaikan ya, untuk penambahbaikan kita cuba gabung jalinkan aktiviti yang boleh menyokong ya, mana ya. Jadi antara yang boleh kita masukkan sebagai penambahbaikan ialah jadi dari segi kompeten itu membantu untuk mencapai dalam kursus ya. Masih ya. Itu perlu tambah. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Malik. Tadi dan terima kasih kepada Puan WPC atas pemberi. Dan kita terus bersesi yang berikutnya ialah saya ingin menjemput pengetua daripada SMK Bekam Padanak, iaitu Encik Rogaini. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih saudara moderator. Terusnya pegawai-pegawai dari JPN, dari PPD dan SIP, para panel, para juri. Seterusnya rakan-rakan pembentang dan hadiran PJB yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Jadi insyaAllah saya Ruzaini bin Kasim dari SMK Butang Perdana dari SPU akan membentangkan kami punya amalan terbaik ya insyaAllah. Jadi saya di muka depan lagi saya dah paparkan juga rakan-rakan saya, pasukan saya, ya penolong kanan saya. Kemudian saya punya tim SLT saya yang di bawah tu, ya pengurusan termasuk kaunselor, dan juga di tengah tu kita ada wakil PIBG juga, YDP dan NYDP yang banyak membantu lah. Jadi sebenarnya kita bukan buat kerja seorang-seorang, kita buat kerja bersama-sama dalam satu pasukan. Moto sekolah kami merintis kecemerlangan, ya, merintis kecemerlangan, ya, menjadi hasrat setiap hati sanubari kami insya-Allah. Profil sekolah sedikit. SMK Butang Perdana, sekolah B, sekolah harian biasa, tidak ada rancangan khas, tidak ada KAA, ya, pelajar-pelajar biasa sahaja. 65 orang guru dengan 7 orang AKP. Bilangan pelajar 1039, dan sejak saya datang 100% guru Muslim, 100% pelajar Muslim. Dan jadi mudah lah, ya, saya ditempatkan di situ, mudah nak urus lah, ya. Jadi insya-Allah isu kami adalah masalah ketidakhadiran, ya, masalah ketidakhadiran dan juga prestasi akademik yang kurang mantap, ya. Dan tuan-tuan tengok juga, ya, ini pasukan saya, rakan-rakan guru saya semasa majlis hari raya lepas, ya. Dan di sana kita ada mak angkat polis, ya, pegawai perhubungan sekolah polis, yang sentiasa bersama-sama dengan pihak urusan sekolah. Baik, program untuk peningkatan akademik, ya, kita ada program kurikulum, ya, dan juga program peningkatan akademik, ya. Namun yang nak saya fokuskan di sini dalam amalan terbaik ini adalah program-program unit hand, ya, program-program unit hand. Contoh, ya, antara aktiviti yang kami jalankan, kami adakan pertandingan kehadiran terbaik bulanan, ya, dengan memberikan hadiah, ya, RM50, ya, atas tajaan PIBG kepada kelas-kelas yang mendapat kehadiran terbaik. Setiap bulan kita bagi RM50 contoh, ya. Kemudian kita kemaskinikan surat amaran mengikut SOP, ya, untuk kita dapatkan peratus kehadiran yang sebenar, ya, dan kita pamerkan, ya,
Dia contoh yang gambar pertama ni kehadiran kelas terbaik. Yang kedua kita pamerkan amaran-amaran. Ya, apakah tindakan ke atas kesalahan merokok, tindakan ke atas konten sekolah. Kita pamerkan sat-sat bagi semua pelajar dapat lihat dan faham peraturan sekolah. Yang kemudian yang ketiga itu carta peratus kehadiran. Setiap kelas kita pamerkan dan kita sentiasa update. Semua pelajar boleh tengok dan ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah. Ya, jadi pelajar semua sensitif, mereka mendapat maklumat tentang prestasi kehadiran kelas masing-masing. Jadi bila ada pertandingan tersebut, mereka akan bekerjasama untuk berusaha supaya semua dapat perbaiki kehadiran mereka. Kemudian program unit kebajikan di bawah HEM juga ya, untuk menangani isu kemiskinan multidimensi dan keciciran pembelajaran. Dan kita ada program santuni kasih asnaf, kita ada mesin air. Ya, mesin air ini pun special. Kita mesin kowe kami ada 5 lah sekarang ni. Ya, 5 mesin kowe, 1 untuk pantry dan 4 lagi untuk pelajar ya di bangunan akademik. Ya, kemudian program santuni kasih sayang, kita sediakan makanan kepada pelajar-pelajar. Kita ada sumbangan baju raya, pre-love uniform sekolah, kita ada pre-love baju raya juga. Ya, maknanya ini sumbangan daripada orang ramai, daripada guru-guru, daripada ibu bapa juga. Ya, untuk pelajar-pelajar. Ini satu cara kami nak menarik pelajar-pelajar yang cicir, pelajar-pelajar yang selalu tidak hadir. Program bimbingan dan kaunseling juga, ya, kita ada PRS, kita ada ziarah kasih, kita ada infografik kaunseling, kita ada lawatan ke rumah pelajar, kita ada infografik dalam Facebook, TikTok, grup WhatsApp. Kemudian program pemantauan persahsiah pelajar, penekanan aspek karamah Islamiah. Sebab kami belajar Muslim 100%, tiap-tiap hari, ya, Isnin sampai Khamis ataupun Jumaat kita ada bacaan Al-Quran. Setiap hari hafazan Al-Quran untuk tingkatan 1 hingga tingkatan 5 tu, ya, kami buat tiap-tiap hari 10 minit, 7.30 sampai 7.40. Semua pelajar, ya, walaupun dia tingkatan 1, dia akan mula belajar hafazan. Ya. Kemudian kita ada program-program Islami, ceramah Palestin, ceramah Ramadan, pelbagai. Ya, saya sendiri bagi ceramah Palestin dan sebagainya kepada pelajar-pelajar, penghayatan Islam, hari-hari dan sebagainya. Itu untuk jaga kualiti pelajar-pelajar kita sebab kita nak kemenjadian murid kita. Kemudian program unit disiplin, kita ada yang pertama SSDM dikemas kini, dana surat amaran mengikut tata cara ketidakhadiran dan perhimpunan 2 kali, ya, semasa sebelum sekolah dan semasa rehat kita adakan perhimpunan. Dan kita tengok kehadiran kita meningkat. Dan satu lagi, yang akhir sekali, akademik kita pun meningkat juga, insya-Allah. Peningkatan akademik kita dapat kita 4.92. Yang tak pernah dapat GPS 4.9, yang sebelum ni GPS 5 dan sebagainya, sekarang ni dah dapat 4.92. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tuan Najib Wali dan Kepala Ahli Panel untuk merupakan barang soalan. Terima kasih Tuan Zaini yang baik. Dan saya mula lihat buat itu saya cuba memahami lah, iaitu fokus tuan isu dalam masalah kehadiran dan prestasi akademik. Waktu awal itu saya tak nampak apa sebab tuan tak dapatkan data tentang masalah kehadiran prestasi akademik. Cuma di akhir ya, tuan masukkan boleh faham apa yang tuan nak bentangkan. Saya rasa satu program yang baik tuan buat, cuma berubah perancangan dari segi strategi perancangan dia, atau perlu masukkan strategi pelaksanaan, cabaran dan tidak.
yang Tuan buat itu perlu diperjelaskan lah dalam open. Itu lebih nampak flow yang menarik sebagaimana yang diberikan oleh Puan apa tadi? Puan WPC. Dia nampak tingkat tapi flow dia menarik. Kita faham. Yang ini kita faham. Yang ini saya pun tahu ada cari. Bincang isu tentang kehadiran dan interpretasi akademik saya tak nampak waktu itu. Cuma di akhir ya Tuan yang masukkan kejayaan. Terima kasih. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Okey, saya setuju juga dengan Tuan Ibrahim. Okey. Tapi saya nampak satu yang baik yang Cikgu Zaini buat, dan teruskanlah kalau boleh di sekolah-sekolah lain yang terutamanya yang murid Islam. Yang ada murid Islam lah. Jadi kan saya nak cadangkan, memang saya ada pengalaman di mana apabila kita minta makna, saya cakap kepada semua yang Islam, yang bukan Islam ikut cara sendiri. Jadi bila kita buat satu benda yang dekat dengan Allah, insya-Allah miracle boleh berlaku. Saya nak tambah satu lagi lah. Tadi saya kata ada 3. Yang pertama, selalu kita konsep pegang apa, never say no until you try, big dream, great mind, dan yang keempat ni adalah miracle boleh berlaku. Sekiranya minta maaf cikgu semualah pengetua Islam kan, cikgu-cikgu guru besar Islam, kita pastikan kita cikgu-cikgu dan murid-murid sekalian dekat dengan Allah betul-betul. Bila kita dekat, miracle akan berlaku. Sesuatu yang mustahil. Yang bukan Islam, ikutlah cara sendiri. Jadi itu 4 perkara di sini saya sebutlah. Kan yang saya tempat share dengan semua pengetua dan PG dan guru besar. Jadi terima kasih kepada Cikgu Zaini yang telah menerapkan tentang nilai-nilai yang baik ini, insya-Allah. Dan cikgu kita tengoklah di mana perubahan pada GPS. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih dan rekan-rekan lain. Jadi alhamdulillah kita dapat satu cadangan daripada panel bagaimana kita nak menggunakan sesi ini. Jadi yang pertama kali terima kasih kepada semua rakan-rakan tuan-tuan puan kerana sudi membuka mata, membuka telinga untuk kita mendapatkan info-info yang ataupun apakah aktiviti yang ada kat dewan ini. Untuk yang seterusnya, saya jemput daripada Kolej Tanam Haji Zainal Abidin, iaitu Tuan Rahmatullah bin Sulaiman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Moderator, barisan panel, rakan-rakan penentua dan guru besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia. Baik, saya akan membentangkan tentang amalan nulis ini, iaitu eksplorasi tutorial, iaitu tutor muda. Sebenarnya apa yang saya lakukan bila mana saya dilantik menjadi pengetua di Kolej Tingkatan 6 Haji Zainal Abidin, dan kebetulan saya masuk bermula pelajar-pelajar baru semester 2 dan pelajar-pelajar 6 atas tu dalam semester 3. Jadi apa yang saya kenalkan ialah eksplorasi tutorial. Eksplorasi tutorial ini bukanlah satu yang baru. Ini adalah semua sekolah buat, iaitu kelas tambahan. Saya memberi nama baru, eksplorasi tutorial. Kemudian tutor muda. Tutor muda pun semua sekolah buat, iaitu guru muda. Tetapi saya nak bagi label dengan pelajar saya yang akan masuk ke universiti, saya bagi mereka sebagai tutor, iaitu tutor muda.
Baik, sedikit pengenalan tentang program college. Jadi saya nak fokus di sini adalah tentang staf saya, iaitu guru-guru saya. Apabila saya masuk ke college, saya dapati ada seramai 13 orang PG54. More senior teachers. So saya ada sumber guru-guru yang berpengalaman untuk saya bangunkan pencapaian college. Okey, dan PG 52 ada seorang. Okey, isu yang bermain apabila saya masuk di situ ialah prestasi pencapaian pelajar dalam ujian pertengahan semester 2 adalah sangat rendah. Okey, saya menekankan calon-calon mendapat A dalam mata pelajaran mereka ambil. Jadi saya dapati dalam ujian peperiksaan pertengahan semester 2 itu hanya 20 calon mendapat A bagi semua mata pelajaran. Saya kira A itu untuk semua mata pelajaran. Tapi kolej menawarkan 17 subjek. Okey. Jadi saya dapati cuma 20 orang saja dapat A. Kemudian peratus lulus penuh pula cuma 40.79 dan diikuti dengan GPS semester 2 pertengahan semester tu ialah 1.18. Jadi saya dapati kalau macam ni susahlah kita nak naikkan grade. Kemudian saya juga dapati isu yang kedua adalah pelajar tidak fokus semasa kelas tutorial. Yang ni kita faham budaya kelas tambahan. Kelas tambahan selalunya kita buat selepas tamat persekolahan. Apa yang berlaku adalah pelajar selalunya rasa mengantuk. Okey? Mengantuk dan rasa boring. Sebab apa? Pengajaran guru dalam kelas tambahan juga adalah sama seperti dalam kelas. Cikgu duduk di depan bercerita. Jadi pelajar kata, cikgu kami biar stay back. But what we learn is nothing. It's the same as like in the class. Tidak ada perubahan. Mereka rasa boring. Tidak. Dan ada kalangan pelajar yang mula voting. Dia pun curi-curi lari. Sebab pelajar saya, dia datang dengan kenderaan sendiri. Ada yang motosikal, ada yang kereta, ada yang naik Grab. Jadi, kita takkan nak kawal pintu keluar masuk. Budak besar. Dan mengikut SKMPG itu pula, murid sebagai pembelajar aktif. Okey, kita lihat di sini komunikasi dalam pelaksanaan aktiviti pembelajaran, memberi respon berkaitan isi pelajaran dan mengumumkan soalan berkaitan isi pelajaran sangat rendah, iaitu 14.18%. Jadi, saya perkenalkan eksplorasi tutorial. Rasional dia ialah pencapaian pelajar grade rendah, grade A yang amat rendah dan PDPC berpusatkan guru. Jadi objektif yang hendak dicapai ialah meningkatkan bilangan pelajar mencapai grade A dan saya nak menggalakkan PDPC berfokuskan kepada penglibatan aktif pelajar. Jadi di sinilah okey. Jadi saya pun telah perkenalkan eksplorasi tutorial, iaitu di mana tutor muda ini saya pilih kalangan pelajar-pelajar yang berpotensi mengembang A. Mereka menjadi tutor. Kemudian tutor muda ini akan dibimbing oleh guru subjek sebelum mereka mengajar pelajar-pelajar dalam kelas mereka. Dan tutor muda ini juga akan membimbing rakan-rakan mereka semasa sesi kelas tutorial tersebut. Jadi pengisian tutorial ini, di sini guru subjek akan bertindak sebagai pembimbing, pendorong, penilai dan pengawal sahaja dalam kelas semasa tutorial. Manakala pelaksanaan pula kita lihat hanya dijalankan selama 1 jam sahaja. Kalau cik tengok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ini saya buat 1 jam sahaja. Saya tak membuat lebih-lebih. Saya tak membuat sampai 4. Ada sekolah yang buat kelas tutorial sampai 2 jam, 3 jam. Saya tak mau, saya 1 jam sahaja. Dan dalam sejam itu kita hanya fokus pada satu soalan sahaja. Partial question. Let the student
dia klik explain in the class as a teacher. Kenapa? Baru pelajar akan tertarik sebab yang bentang tu rakan sekelas. Mereka teruja dan ini menyebabkan mereka lebih rapat dan dia secara tidak langsung membimbing rakan-rakannya untuk keputusan yang lebih baik. Jadi selama 2 bulan, 3 bulan saya jalankan, saya dapat 21 kali. Okey, 21 kali dan pengisian ini juga 1 jam dan kelas dijalankan oleh rakan sekelas serta penggunaan modul. Untuk kelas ini saya minta guru-guru subjek hasilkan modul sendiri. Okey, dan modul ini terdiri daripada pasir question. Okey, so hasilnya tuan-tuan, kita boleh lihat di sini. Pada pertengahan semester 2, saya cuma dapat pelajar 20 orang saja yang dapat A. Tetapi pada percubaan, telah meningkat menjadi 34 pelajar mendapat A, manakala iaitu peningkatan 14. Dan actual result, bila result sebenar semester 2 diumumkan, saya dapat 85 pelajar yang mendapat A. Dan GPS-nya telah meningkat menjadi daripada 1.18 menjadi 1.80 dan peratus lulusnya telah menjadi 90%. 90.3%. Terima kasih. Ini. Jadi masa amat halang kita untuk tentang. Jadi saya telah beri persoalan kepada panel untuk mengungkapkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Cikgu Rahmatullah. Cuma sedikitlah pandangan daripada saya berkaitan dengan boleh paparkan tak bahagian matlamat objektif itu. Okey, baik. Biasanya di sini untuk objektif biasanya kita akan melihat bersama dengan impaknya. Jadi untuk menambahkan saya sarankan objektif ini juga kita nyatakan angka yang jelas. Ya. Meningkatkan dalam pelajar mencapai grade A itu kita nyatakan berapa. Ya. Supaya nanti di akhirnya apabila kita melihat kepada impak, kita akan melihat pencapaian itu. Ya. Itu juga dengan memudayakan diskusi berfokuskan kepada penglibatan pelajar. So, maknanya isu itu kita bermula dengan berapa bilangan pada awal supaya dengan jelas. Apabila di akhirnya impak nanti kita akan nampak perubahan. Baik, terima kasih Tuan Rahmatullah. Saya tanya satu ya tentang nampak yang menunjukkan pada yang cerita tu. Jadi penggunaan modul yang ni. Okey, saya cari gambar. Tak tukar. Patutnya boleh. Dalam bukti bergambar untuk kita buktikan. Faham tuan-tuan buat program macam tutor muda ni nak pajak tutor yang Memilih pelajar pajak dalam kelas yang sama. satu saya baiklah. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas pandangan yang disuatkan dan diperkentuk. Jadi ucapan ribuan kepada Tuan Rahmatullah di Salaman daripada Ketua Balai Petanam Haji dan Nabil. Untuk yang sesi seterusnya, saya menyebut akan saya bersekian untuk meneruskan agenda kita pada hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada rakan saya, Cik Syuhada. Jadi yang besar tuan-tuan pengetua tuan-tuan barisan SIP Plus yang akan datang daripada JPN dan Timbalan TPD serta tugas yang daripada. Jadi saya akan meneruskan apa yang ditinggalkan oleh Encik Syuhada tadi untuk pembentangan seterusnya, pembentang yang ke-10. Tapi sebelum itu izinkan saya kenalkan dulu. Saya pasti pagi tadi dah kenalkan belum. So, di depan ni kita ada panel pembentang kita, Dr. Ruslan. Dah kenalkan dulu lah. Okay. Kemudian Encik Ibrahim.
dibarui. Seterusnya di hadapan kita ini, kita ada penjaga masa, Puan Nadia binti Abdul Hamid. Yang mana Puan Nadia? Kenal dulu. Kenal tak? Okay, pencatat kita Puan Yusniza binti Mak Yusof, Hidawati binti Mak Yusof dan Khairizal bin Hamis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehingga pembentang ke-9 tadi, banyak amalan terbaik yang boleh kita ambil, kita pelajari, kita kongsi bersama untuk kita budayakan, bukan sekadar amalan tetapi kita budayakan seterusnya selepas ini. Jadi ingatan sekali lagi untuk pembentang seterusnya, tepati masa kita diberi masa 10 minit, 5 minit yang pertama loceng akan dibunyikan, seterusnya 3 minit selepas itu dibunyikan 2 kali dan 2 minit terakhir untuk sarangan daripada atau penambahbaikan daripada panel kita. Jadi saya jemput seterusnya pembentang ke-10 Encik Abdul Halim bin Ibrahim daripada SMK Pertamina. Silakan. Terima kasih Puan Moderator, Puan Sufian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha barisan-barisan panel pada hari ini, seterusnya rakan-rakan PGB yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya akan membentangkan satu lagi amalan terbaik berhubung dengan sekolah yang saya berada di SMK Bentang Indah pada tahun 29 Disember tahun 2020. Apabila saya berada di sana, saya terus melihat pembangunan sekolah. Dan pembangunan sekolah ini melalui apa yang kita belajar seperti mana yang diberitahu oleh Tuan Pengarah. Apabila kita pergi ke sekolah, kita perlu ada 9 kompetensi ini. 9 kompetensi ini yang perlu kita buat di sekolah. Dan saya telah ambil beberapa kompetensi yang untuk dibentangkan pada hari ini. Apa yang saya lihat di sekolah SMK Bentang Indah yang berada di dalam taman dan juga suasana di kampung, yang pelajar-pelajarnya adalah terdiri daripada pelajar taman dan juga pelajar kampung. Dan guru-guru yang berada di sini adalah sebanyak 56 orang, AKP 9 orang, dan keluasan dia ada 8.6 ekar yang perlu saya terajui SMK Pertamina. Apa yang saya buat ialah pertamanya tuan-tuan lihat tentang pengurusan persekitaran dan kemudahan vehicle. Apabila saya masuk dalam sekolah tersebut, saya dapati satu bangunan yang sangat teruk akibat daripada pemendapan. Yang mana pembangunan sekolah itu, yang mana tuan-tuan tahu bahawa sekolah PMC, ramai di sini yang ada sekolah PMC. Yang mendap dan yang saya fokuskan ialah surau. Dan surau yang mendap, yang di dalamnya Tok Imam dia naik ke atas, Tok Makmum dia turun ke bawah. Jadi di dalam surau yang berlaku. Dan berapa lama dah tetapi tak ditentuh langsung. Apa yang saya buat ialah costing dia memang banyak untuk nak baik pulih. So apa yang kita buat ialah saya melihat data emis yang selalu orang kadang-kadang ditipu ya. Jadi pengetua-pengetua PGB kena tahu benda tu. Data emis sangat penting untuk pembangunan. Apabila kita letak dalam security, bermaknanya bangunan tu memang teruk. Kelas tu memang teruk, surau tu memang teruk. Dan keselamatan kemudian keselesaan ada di dalam tu. Kalau tuan-tuan bagi dekat
fikir saja buat, tuan-tuan tak tahu bangunan-bangunan ataupun guru data. So apa yang saya buat, saya kemas kinikan dulu data image dan saya buat permohonan keselamatan surau tersebut melalui DPN pembangunan dan juga DPR. So apa yang dia buat, satu Putrajaya 2-3 orang turun daripada Putrajaya untuk melihat status, dan saya dapat status surau yang tidak selamat. So, saya tutuplah. Saya buat surat pada DPN, Bahagian Pelaksana dan Pembangunan. So alhamdulillah dalam 2 tahun setengah saya berada di situ, hari ini saya dapat 1.5 juta untuk buat surau. Dan dah ada 2 kontraktor yang telah di-award, 1 pemulihan tanah dan juga surveyor. Dan 1 lagi apa nama dia punya kita nak buat bangunan ni, dia kena ada tender. Tender dia akan buka 1 bulan 10 dan projek akan berlangsung pada Januari insyaAllah. Dalam setahun lebih lagi saya pun mungkin tak dapat jalan. Saya ada lagi 1 tahun 5 bulan lagi. Sekolah ni pencet mungkin surau akan naik dululah. Okey, apa yang saya bila sentuh tu, kemudian pembangunan juga bilik guru. Bilik guru yang tak selesa, guru-guru yang tak duduk dalam bilik guru dalam keadaan panas dan sebagainya. Dalam keadaan panas kita dapat 25,000. Kita bangkitkan bilik guru. Dengan itu saya ada kekuatan guru-guru yang akan membangunkan sekolah. Okey, tentang presentasi biasa perancangan intervensi yang saya buat bila kita ada kekuatan keselamatan, keselamatan di sekolah. Guru-guru kita bangunkan bilik bangunan dan sebagainya. Kita buat intervensi dan perancangan sebanyak 16 perancangan, dan program kepung yang saya buat, kepung dari segi kepung co-curriculum, kepung akademik dan kepung tentang sastia. Apa yang saya lihat di sini ada orang murid. Program sastia saya nak bawa 1 saja. Program sastia diri murid. Yang mana saya buat pelajar-pelajar tersebut dia biasalah di kampung ada campur dengan dalam tamat ni, dia pelajar dia memang dia bercampur lah dalam masalah disiplin. Dan apa yang saya buat ialah setiap hari pelajar mesti berselawat ke atas Nabi pada pukul 7 pagi sampailah 7.30 dan mereka akan masuk kelas. Apabila di situ kita dapat sentuh rohani dia, macam doktor katalah tadi, bila kita sentuh rohani, apa pun kita boleh buat. Dan juga guru-guru. Okey, dari segi peningkatan untuk mendapatkan kehadiran pelajar-pelajar tersebut, kebetulan juga saya dilantik sebagai sekolah di anugerah sekolah TS25, dan projek KMR yang saya buat di sekolah ialah projek Cendawan. Projek Cendawan ini yang membangunkan bersama-sama dengan USM dari segi data dan sebagainya, menggunakan aplikasi telefon sahaja kita dapat suhu tersebut, dan kita fokuskan kepada perniagaan, subjek perniagaan yang menyumbang DPS sekolah meningkatkan setiap tahun meningkat, dan juga sains komputer kita melalui KMR ini, dan penglibatan komuniti, dan kita dibantu oleh timbalan Ketua Menteri, Ketua Bidang melaksanakan, dan kita dapat bajet daripada koperasi lah melalui timbalan Ketua Menteri, dan kita dapat banyak jugalah melalui koperasi, dan kita bangunkan projek Cendawan ni dari segi penyediaan bongkah dan juga penyediaan fresh. Sekolah menengah formal dan muda kita banyak ada punya. Okey, terima kasih Dan Tuan Haji. tuan-tuan yang kami promosi. Masa kita telah pertama. Terima Baik, Tuan kasih. Haji, terima kasih. Jadi saya serahkan kepada panel untuk sembarang saranan dan cadangan. Dipersilakan.
terima kasih Tuan Halim pembentangkan. Mula-mula saya berfikir Tuan akan membentangkan tentang bidang keketuaan ini dalam bidang yang ke-7, iaitu pengurusan persekitaran dan fizikal. Sebab Tuan cerita tentang surau, saya pun yang bagus ini yang kita tunjuk Tuan. Kata masuk tajuk lain. Mudah cari apa isu yang sebenarnya Tuan nak bawa. Satu isu pembangunan, satu isu mengekalkan GPS sekolah yang meningkat. Bukan senang nak bagi dia meningkat, kemungkinan kita sampai sekolah tu dia akan jatuh. Jadi itu masalahnya, dan saya buat projek KMR PS25. Kebetulan kita dah dapat apa nama watikah pada tahun lepas, terus saya buatlah program ni untuk meningkatkan GPS sekolah. Jadi waktu tu ketika Tuan mungkin pada isu yang Tuan nak sampaikan, dia boleh kami faham. Saya pun tak faham tu. Kalau tu saya cari tak mana di sini. Dia apa pun tak ada lah. Dia bawa sekolah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, saya juga dapat 1.5 juta untuk free wiring. Hasil daripada kita data English yang kita boleh biar tak selamat semua. Kita tak selamat. Wiring saya dapat 1.5 juta buat pasal. Maknanya 500,000, pasal pertama 500,000, pasal kedua. Dan seterusnya 1.5 juta lah saya dapat. Sekarang ada 3 juta lah saya dapat. Baik, mungkin ada lagi daripada panel. Okey, baik. Terima kasih lagi. Cuma ada satu saja tapi benda ni baru nak tentang. Ini satu projek yang menarik lah. Ya. Baik, cuma kita nak lihat ini adalah satu projek yang boleh membantu isu tadi, menghadapi isu kan. Jadi kita nak lihat juga lah di dalam yang ringkas, kita nak lihat cara penambahbaikan ataupun apa itu ya untuk projek ini. Sesuatu yang menarik lah. Ya. Masih lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Encik Halim daripada SMK Bertamindah. Jadi tuan-tuan dan puan, penjelasan yang lebih berfokus sangat penting berkenaan dengan isu dan juga intervensi dan seterusnya. Impak pada sesuatu isu intervensi yang telah dibuat. Jadi seterusnya saya menjemput mempersilakan pembentang yang ke-11 daripada SMK Kampung Kastam, Encik Sugumaran, anak lelaki berjendera. Dipersilakan. Saja testing. Mana dia jangan tekan lonceng ini. Ini saya sebab surat yang pertama kali terima untuk pembentangan dia akan dikatakan 10 minit. Tapi main sini 7 minit. Tapi Tuan Rosli memang minta maaf Tuan Rosli, saya baru pagi ini tengok mesej tu. Jadi sebagai pengetua yang akur kepada MMI, saya akan cuba selesaikan dalam masa 7 minit. Bagi panel dia lah, boleh mula. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Sugumaran anak lelaki Rajendra, pengetua SMK Kampung Kastam, akan buat pembentangan program wacana ilmu Pride. Jadi secara ringkas tadi laju ni, secara ringkas profil sekolah, mungkin 2 sesi dengan bilangan guru seramai 58 orang dan bilangan pelajar seramai 848 orang. Okey, dan seterusnya dalam cuba membentuk atau melaksanakan program amalan terbaik, saya bersama dengan SMT saya telah mempunyai 6 langkah untuk menjalankan program ini. So langkah pertama adalah isu dan matlamat. Isu yang kami lihat adalah peraturan layak sijil SPM dan GPS masih rendah. Matlamat kami adalah untuk meningkatkan naik 2% bagi peratus layak sijil SPM dan GPS. Dan tentunya langkah yang kedua adalah analisis data. So analisis data SPM, kenal pasti kekuatan, kelemahan dan peluang bagi menangani isu. Langkah yang ketiga adalah menjana intervensi. Jadi intervensi yang kami tetapkan adalah program memperkasakan nilai, memperdayakan ilmu dengan 2 projek. Projek Sayangi Buku, Sayangi Ilmu, Jom Membaca, dan projek 2 Grab a Book, Perdayakan Ilmu. Dan yang keempat adalah bina kumpulan bertindak yang terdiri pada pentadbir dari segala AJK,
multimedia dan semuanya. Dan terusnya berlangkah kelima adalah gerak kerja yang bermula 2021 di mana kita war-warkan di dalam tapak perhimpunan. Dan langkah keenam adalah menilai impak dan keberkesanan, iaitu rumusan data nilam guru, rumusan data nilam pelajar, analisa pencapaian SPM dan penganugerahan dan penghargaan. Dan seterusnya. Keperluan. Jadi keperluan, jadi dalam mesyuarat pengurusan, kami menggunakan kaedah GROW untuk membincangkan membina satu program intervensi dan amalan yang boleh dipraktikkan. Jadi dalam goal, matlamat kami, kami memilih untuk jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Untuk jangka masa pendek, memastikan SPM 2023 itu mencapai 67.68% dengan GPS 5.52. Maka jangka masa panjang untuk 2025, 100 layak SDM mendapat 91.8% dan GPS 5.30. Jadi, kalau kita lihat realitinya, dalam situ dari 2018 ke 2020, keputusan peratus layak sijil SPM hanya di sekitar 60% dan 70%. Manakala GPS adalah mempunyai kepala 6. Dan option yang pilihan ada, semangat kerjasama dari semua lah, mempunyai sokongan padu dari semua bahagian. Dan tentunya program-program yang kita rancang adalah program gempur bahasa, gempar sejarah, program pembelian bahasa dan pemberkasan nilam, program inspirasi cemerlang, PLC, dialog prestasi. Dalam ini kita mengutamakan pemberkasan nilam. Dan ini adalah kumpulan bertindak saya. Dan seterusnya adalah program internet kami. Program memperkasakan nilam, memperdayakan ilmu. Okey, program intervensi yang jana diberi nama program memperkasakan nilam dan memperdayakan ilmu. Memperkasakan membawa maksud menjadikan hebat, kuat, dominan, manakala berdaya ditakdirkan supaya mempunyai kemampuan ikhtiar secara berdisiplin dan bersistem bagi menyelesaikan satu isu yang rumit. Jadi projek yang kita jalankan adalah projek pertama adalah projek saya ini buku, saya ini ilmu, jom membaca. Sasaran semua pelajar SMP Ampukasta. Dan objektif projek ini untuk memperluaskan sumber bacaan selain daripada bahan bacaan berbentuk buku dan jenis fiction dan merentas di semua mata pelajaran yang ditawarkan. Bagaimana kita melaksanakan projek ini? Bacaan merentas di semua mata pelajaran sebab nilam bukan hanya melibatkan bahasa saja. Dan aktiviti kedua yang kita laksanakan pembacaan di tapak perhimpunan. Dijadikan tapak perhimpunan dijadikan zon senyap, zon membaca, dan pada setiap pagi sewaktu 6.50 pagi sehingga 7.20 pelajar berada di tapak perhimpunan akan membaca sama ada buku di tapak perhimpunan atau buku-buku ilmiah yang dibawa oleh mereka. Dan aktiviti menjadi satu budaya. Jadi projek yang kedua adalah projek yang dikenali sebagai Grab a Book, memperdayakan ilmu sasaran semua guru. Jadi ini adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kualiti guru. Jadi bagaimana projek ini diselesaikan, setiap guru seharusnya membaca 10 buah buku dalam setahun dan semua dicatat dalam sistem nilam sekolah. Sesuruhnya kita lihat daripada aspek pencapaian. Jadi di sini pada tahun 2020 keputusan SPM dan layak sedia adalah 67.88%. Tapi setelah kita amalkan pada 2021 projek nilam ini, maka peratus pembacaan pelajar pun meningkat, pembacaan guru pun meningkat, dan juga lulus SPM pun telah meningkat kepada 83.69. Jadi pada 2022, walaupun GPS kami turun, tetapi peratus layak sijil masih meningkat kepada 83.97. Jadi untuk 2023 tahun ini, kalau kita lihat pembacaan guru telah mencapai 81.03% dan ini sampai bulan Jun. Okey, dan bacaan murid 39.03 boleh dipertingkatkan. Dan yang seterusnya untuk lulus SPM itu adalah ikhtiar kami untuk mencapai peratus lulus layak sijil 2023 adalah 87.68. Dan secara rumusan yang pertama, suatu organisasi akan berjaya bila mana wujudnya satu gaya kepimpinan
yang berkesan dan PMP itu sendiri menjadi penerus yang baik. Dan yang kedua, membudayakan ilmu iaitu jadikan ilmu sebagai satu amalan dan budaya, bukan hanya ilmu yang diperoleh secara formal, tapi melalui pembacaan dan PDPC. Yang seterusnya, yang ketiga, dengan adanya kualiti guru yang baik, saya percaya secara tak langsung ia akan menjadi dorongan kepada semua pelajar untuk terus meningkatkan peningkatan dan membangunkan potensi pelajar itu sendiri. Dan akhirnya adalah kejadian pelajar itu sendiri. Ia dapat dinilai bukan hanya melalui pencapaian akademik yang memang kita tahu yang adalah keutamaan, tetapi juga merangkumi kebudayaan dan keupayaan pelajar berada di dunia luar. Jadi tambah sikit saya 30%. Mengapa program ini kami utarakan sebagai satu amalan baik di sekolah? Tak lain dan tak bukan asas kepada suatu pencapaian yang baik adalah ilmu. Dan ilmu itu hanya dapat dicapai sebagai misalnya adalah melalui bacaan. Kesimpulannya, SMK Kampung Kastam adalah sekolah biasa yang cuba dijadikan sedikit luar biasa. Jadi tidak boleh mencapai bintang jauh di langit. Tidak salah untuk mengumpul seberapa banyak awan yang ada dan menjejak ke bulan. Terima kasih. Baik, okey. Terima kasih Encik Sungguh Maran. Boleh dengar ayat, boleh dengar ayat. Baik, sampai dulu. Ya. Akhir sampai ke hujung. Tapi untuk tuan Sofian, Ya. sebenarnya tim saya sediakan 20 slide. Okey. So cukup untuk 10 minit. Terima kasih. Jadi kembali kepada panel. Barang Baik, tahniah Tuan Marian. Ya, cuma dalam tentang tadi kita nak lihat juga lah apakah tekangan ataupun halangan masa Tuan Marian dengan tim lah melaksanakan inovasi di sekolah. Kita boleh cerita sikit lah, mungkin tak sempat. Kekangan itu kita boleh lihat dari segi bila tahun 2022 SPM. Kami telah melaksanakan yang baik, sepatutnya peratus lahir kami meningkat. Tapi kekangan pelajar yang tidak hadir selama setahun muncul pada hari SPM Bahasa Melayu kata nak mengambil peperiksaan. Itu kekangan kami. Pelajar yang ada tak masalah. Dan pelajar yang tidak hadir itu saja. Saya tertarik dengan tajuk program memperkasakan ilmu dan memberdayakan ilmu. Memperkasakan nilai dan memberdayakan ilmu. Memberdayakan. Betul. Sebab yang hanya faham pembudayaan itu betul lah. Pembudayaan, memberdaya. Betul. Jadi sebenarnya kita nak catchy words, baru semua orang berbeza. Memang tim saya kami meletakkan sebagai satu inovatif. Semua dapat melihat, jadi saya rasa tim saya telah berjaya lah. Tahniah Tuan. Sebab perkataan ni memperdayakan, apa yang kita lihat ialah maksud menjalankan budaya ataupun dalam strategi yang digunakan menggunakan pendekatan memperdayakan. Sebenarnya kami bukan memperdaya, cuma lah perkataan ini sudah telah menarik perhatian semua orang. Jadi ini akan menarik perhatian pelajar dan juga tim saya untuk melaksanakan program ini dengan berjaya. Tapi kita nak, ini bukan memperdaya, kita nak cuba tingkatkan peratus pembacaan pelajar dan guru-guru meningkat dan ia akan bantu meningkatkan kesadaran. Terima kasih Encik Sungguh Maran. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Rusli. Thank you very much. Beri banyak bimbingan. Thank you very much. Jadi bukan sekadar amalan terkait timbul istilah-istilah yang perlu kita lihat semula. Mungkin ada istilah-istilah baru dan sebagainya. Diperkenalkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, bukan sahaja kerajaan perpaduan hari ini, pembentang parti juga perpaduan. Tadi Haji Halim, kemudian Encik Sungguh Maran. Dan yang ketiga yang terakhir untuk pagi ini, pembentang yang ke-12. Saya persilakan Encik Go Kamfat daripada SMK Bagan Jaya.
Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Barisan Moderator, Barisan Panel Pembentang, rakan-rakan seperjuangan saya daripada pembentang sekolah rendah dan sekolah menengah, para PGB, dan pada hari ini sekalian. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Nah, inilah answer saya. Okey. Dan nama saya Gokang Fat, namanya GNOH. Tolong baca GOH, senang baca. Dan saya dari SMK Bagan Jaya, dari daerah Sampai Utara. Saya mulai latih sebagai pengetua iaitu pada 25 hari bulan Oktober 2021. Hari ini saya ingin membuat sedikit perkongsian yang amalan terbaik bagi SMK Bagan Jaya, iaitu program Wacana Ilmu Prime. Seterusnya, saya ingin memperkenalkan sekolah saya sebentar lalu. Bila pelajar 1,298 pelajar, 90% atas adalah pelajar Cina, yang lain-lain itu Melayu, India dan lain-lain. Dari Sarawak, Sabah dan warga asing. Bila guru ada 100 orang, 7 antara termasuk 7 master dan 12 PKP. Dan ada yang sangat penting saya di sini menekankan persediaan sekolah saya. Murid mempunyai pencapaian sederhana. Halo. Bilangan cemerlang, pelajar-pelajar cemerlang ada kebanyakan yang akan pergi ke jiran saya iaitu Chong Ling, Butterworth. Dan murid kebanyakan pelajar saya ada dari keluarga P20. Untuk maklumat, kami ada 20 orang murid mempunyai kad OKU iaitu mempunyai kad masa pembelajaran. Saya dah tunjuk sebagian murid perlu bekerja sambilan. Bilangan agak satu kelas 30 orang lebih kurang macam ni. Seterusnya. Nah, isu yang saya bagikan di sini ialah peratus layak sijil SPM yang rendah. Untuk maklumat tahun 2022, bila pelajar calon ambil SPM ialah 392 orang. Tetapi dalamnya ada 120 orang murid dan kelas dari kelas peralihan. Artinya hampir 4 kelas adalah dari kelas peralihan. Gagal SPM dari 120 orang ada 62,5 orang atau 70 murid ada gagal iaitu tidak dapat sijil SPM. Hanya 37,5% atau 42 orang murid dari peralihan sejak masa itu pada masa SPM dia dapat sijil layak sijil. Untuk maklumat kita tahun 2021 peratus layak sijil ada 67,03%, manakala pada tahun 2022 meningkat 2% iaitu 69,03%. Pencapaian ini nampaknya kalau berbanding dengan sekolah-sekolah mungkin yang rendah. Tetapi sekolah saya memanglah di sini sampai sedikit mohon kerjasama dengan semua sekolah rendah. Inilah semua yang ada datang dari sekolah rendah dan masuk sekolah saya. Okey. Dan seputarnya paling ramailah peralihan yang ke sekolah-sekolah saya. Lagan penyumbang yang terbanyak yang tak dapat sijil. Okey, kita tengok punca tahap penguasaan bahasa yang lemah, terutama bahasa Melayu. Okey. Kedua, kemahiran belajar yang minimum. Ketiga, kurang minat dan pelajaran. Seterusnya, sebilangan murid bekerja sambilan. Seterusnya, krisis keluarga yang agak dominan. Maksudnya, ramainya duduk dengan nenek, datuk. Dan ada kadang-kadang dapat duduk dengan keluarga yang pecah belah.
Okey. Seterusnya kekurangan sokongan persekitaran. Seterusnya budaya pembelajaran. Budaya ini belajar ada rendah, motivasi pembelajaran juga rendah dan jati diri yang lemah. Inilah cabaran di sekolah saya. Maka macam mana saya buat? Pertama, sebelum saya masuk, kita tengok jati diri pelajar akan lemah. Dan untuk maklumat, tahun 2022 semasa saya datang, dalam tempoh 4 bulan, saya sudah jalankan 50 sesi perkongsian motivasi dengan pelajar. Guna pengalaman saya sendiri. Masuk sinilah. Okey, apa pembahas dari kurikulum? Program cari bahasa, iaitu My First Step to Million Words. Untuk perhatian, inilah bukunya. Program cari bahasa, bahasa Inggeris, My First Step to Million Words. Bahasa Cina, 我的百万存折. Artinya saya account book saya jutaan dah. Okey, kita gunakan melibatkan pelajar peralihan dan tingkatan 1 kerana melembung buluh biarlah dari lebung. Kita mulai peralihan dan tingkatan 1, maka isunya pengguna bahasa yang lemah. Salah kan? Okey, sorry ya. Okey, plan PDCA PDCA merangka program ciri bahasa, program meningkatkan kosakata di Ngadu. Buku ciri bahasa sebagai NGO dihasilkan untuk murid mencari kosakata serta maksud kataan tersebut dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil, bahasa Inggeris. Okey, seterusnya C. Guru mata pelajaran bahasa akan menyemak pengisian buku dengan kosakata. Dan peranan guru-guru biasanya apa yang mereka buat? Tolong jangan curah air kepada api yang baru marak. Okey, tolong. Okey. Dan social action, pemeriksaan berkala oleh pengetua guru kanan dan secara berkala untuk memastikan mereka jalankan tugas dan tidak komunikasi dengan waris. Okey, seterusnya amal terbaik kedua, pembentukan nilai murni. Okey, pelanggaran peraturan disiplin. Okey, plan program kesan nilai murni, melancarkan program dengan slogan kata, bersyukur pasti berkat, berusaha pasti percaya, bersyukur kurnia panca indera, menghargai nyawa yang berkat. Seterusnya, memantau pencapaian nilai melalui kelas pendidikan moral, plan papan tanda, program kurikulum dan sebagainya. Action, mengadakan program tambahan berkaitan dan nilai. Okey, inilah ada satu sorry dia lompat. Ini sangat penting. Okey, kurikulum. Kita ajarkan 3 sekawan. Kita guna kurikulum, kenapa tak gunakan kelas? Kerana kelas kita tahu akan berubah, tetapi projek ini akan bersenambungan. Maka kita akan menggunakan kurikulum. Sekolah aku lamaku, isunya persekitaran sekolah kurang terus. Maka melibatkan penggunaan badan, beruniform dan persatuan. Okey. Melancarkan program sekolahku indah, kurikulum terselah, warganya beginilah kawasan anakan dan setiap sekolah. Seterusnya cek penyerahan unit uniform, kurikulum fikir, mereka memantaulah pergerakannya. Seterusnya menambah baik program pelaksanaan pertanian landscape terlihat. Seterusnya rumusan dan evidence. Kesannya pelaksanaan melayakkan murid yang berkualiti dan layak mendapat CIGA naik 20%. Okey. Yang kedua, menentukan jati diri murid dan perasaan bangga dengan sekolah. Maka kita sudah naikkan kita punya peratus kehadiran. Dari tahun lalu di bawah 90. Tapi tahun ini kita beranjak. Okey, contohnya pada bulan Januari, bulan April kita 90,45%, Mei 92%, Jun 91,45%. Artinya ke arah 90%. Mewujudkan semangat kekitaran, kekeluargaan antara warga sekolah. Okey, hari ini kalau cikgu-cikgu datang ke sekolah saya, kita wujudkan 6 tema, 6 laman bertema. Dari laman PS25, laman sejahtera, laman herba, laman My Mini Orchard, okey, laman bulu dan sebagainya. Ya, terima kasih. Inilah gambar-gambar yang sudah buat ni. Inilah yang ni. Ini. Okey, inilah sekarang semakin cantik. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Amfan daripada SMK Bagan Jaya.
So saya terus kepada panel. Ada apa-apa soalan? Kenapa baiklah? Silakan. Okey, masih Puan Go Ya. Okey, Encik boleh. Sorry. Okey, baik. Sorry. Kita tengok pada slide yang ada punca tadi. Punca. Okey, baik. Cuma sedikit menambahbaikkanlah. Biasanya kalau kita melihat punca ni, kita nyatakan juga lah sebagai ada datanya lah ya. Maksudnya kalau tahap penguasaan bahasa Melayu ilmuwan tu berapa kan? Berapa orang ya? Berapa peratus, supaya nanti kita akan melihat yang mana yang kita nak utamakan. Sebab punca ni banyak kan. Jadi yang mana menjadi keutamaan kita ambil daripada data tu lah. Kalau secara umum macam ni kita agak sukar sedikit. Itu sebagai penambahbaikan lah. Ada lagi? Okey, silakan. Cikgu Nur. Cuma saya tengok mungkin penerangan ini akan jadi lebih menarik sekiranya kita mengikut masa yang ditetapkan. Jadi ada benda yang mungkin Cikgu Nur tak dapat nak ceritakan kepada kami sebab masa. Ya. Jadi saya haraplah pengurusan masa. Okay. Saya harap kepada bukan saja Cikgu Nur dan beberapa petang-petang lain perlu tengok pada masalah pengurusan masa. Kan? Sebab kalau ada kita dalam masa yang tak kalau kita berterang semua mungkin akan jadi lebih menarik yang apa kita kata program Cikgu Nur lah. Dan juga dengan apa kita kata petang-petang lain. Jadi kepada petang-petang make sure mendapati masa. Dia supaya dapat jelaskan semua yang kepada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya di sini dah respons bilang, sorry kalau betul-betul 7 minit yang memang tak cukup. Memang tadi kan kita aku 7 slide. Wow, tak tahu lah. Mungkin saya terima 7 slide. Yang lain-lain tu berpuluh-puluh slide saya tak tahu. Memang 7 slide. Kita pun asalkan nak tunjuk itu saja. Dan kalau data kita letak, memang tak cukup pun. Ini pun basic saja pun tak ada banyak apa corak-corak. Ya, memang saya rayulah kalau masa depan jangan hadkan terlalu kecil. Dan kami akukan yang ketetapan ini memang tengok boleh sampaikan itulah. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Jadi tuan-tuan pukul 12 tengah hari dan macam-macam. Okay. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih kepada semua pembentang daripada pagi tadi, daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah di seluruh Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan puan-puan mungkin ada yang sempat mencatat, mungkin ada sempat ingat dan boleh ingat lagi apa yang sekolah-sekolah rakan-rakan PGD kita bentangkan tadi. Jadi daripada pelbagai aspek keciciran, isu fizikal dan sebagainya, fokus utama kepada penguasaan bahasa Melayu dan juga SPM, layak sijil dan sebagainya. Jadi semalam telah pun berlaku satu program iaitu pemerkasaan bahasa Melayu untuk SJKT dan SJKC di SJKC Paitek di Bontebal yang dihadiri oleh Menteri. Jadi fokus sangat tinggi terhadap KPI pengarah iaitu sifat penalihan. Itu antara langkah-langkah. Jadi di SK juga, SMK juga perlu mengambil perhatian terhadap pemerkasaan bahasa Melayu ini. Maknanya di seluruh sekolah, kira dah di SK ke, SMK, SJKC, SJKT, penguasaan bahasa Melayu sangat penting kerana dia akan mempengaruhi semua keputusan subjek-subjek, terutamanya bahasa Melayu dan sejarah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedikit masa lagi sebenarnya kita akan berehat pada pukul 12 tengah hari dan akan disambung semula pada pukul 2.30 petang dengan 4 pembentang seterusnya pada petang nanti Jadi dalam tempoh yang singkat ini saya cuba bagi kita berehat awal sikit nak pergi toilet dulu dan sebagainya. Dan ada masa lepas tu untuk makan tengah hari. Jadi saya nak buka peluang kepada panel dahulu.
rumusan secara keseluruhannya daripada pagi tadi sehinggalah peserta yang ke-12 tengah hari. Mungkin ada sedikit penambahbaikan daripada respon semua pembentang. Saya rasa masa. Isu ialah masa bila kita bercakap tak sempat nak ceritakan, tak sempat keluar daripada hati apa sebenarnya hasrat nak beritahu petang ni, tengah hari ini. Okay? Dan mungkin perkara-perkara lain berkenaan dengan isu dan sebagainya yang panel boleh buat rumusan secara umum daripada peserta pertama sehinggalah peserta yang ke-12. Jadi ada 3 lah panel untuk daripada pagi ya. So saya rasa siapa daripada 3 yang boleh? Baik, Cik Barudin ya. Cik Suara. Kalau boleh Cik Barudin ke depan. Apa sih? Ini urusan untuk keseluruhan sampai ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil sedikit masa saja. Baik, jadi berdasarkan kepada keseluruhan ya, pembentangan untuk 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua ni akan kepada apa yang saya bersama dengan rakan-rakan saya membuat catatan kematian ya. Jadi beberapa perkara yang kita ingin simpulkanlah ya. Tapi sebelum itu sebenarnya kita memahamilah perempuan memang di ketengahan masa tu ya, 7 minit itu memang lah ya. Baik, jadi kita akan ambil lah ya dalam perhatian untuk usia berkaitan dengan itu ya. Tetapi berdasarkan pada apa yang telah tuan-tuan perempuan sampaikan tadi, mentangkan tadi, yang kami mengucapkan sabar tentangnya. Ya. Jadi memang sangat bersesuaian lah ya, dengan apa bidang tugas. Ya. Seperti yang disebutkan tadi, kita sebagai PGB ini perlu menguasai 9 bidang. Ya. Jadi kalau dari pembentangan tadi kita dah nampak lah ya, aspek mana dari segi kekuatan dan kelemahan tuan-tuan perempuan. Ya. Cuma segi pembentangan kita nak melihat yang pertama sekali ialah apabila tuan-tuan perempuan mengambil sesuatu isu, kita sarankan jugalah ya, supaya isu tersebut berdasarkan kepada data-data yang dikutip. Ya. Kita kerana ia sangat penting dalam terutama tadi ada rakan kita yang menggunakan Grow kan ya. Di dalam itu jelas ya, ada menggunakan data ya, sebab data ni adalah yang driven ya, dalam pengurusan kita. Itu selalu disebut ya, di dalam pengurusan kita ya, supaya apa sahaja perkara isu yang kita lihat kita akan mengambil kira segi data ya, supaya kita dapat memberikan keutamaan ya. Isu mana yang kita nak atasi dahulu ya. Tidak kira lah isu ini berkaitan dengan prestasi kurikulum ya, ataupun koko, haluan murid dan sebagainya, termasuk juga prasarana ya. Kemudian segi kaedah data tu ya, mungkin segi prasarana ya, kita tak jelas macam mana data tersebut. Mungkin kita boleh mengambil pendekatan data dari segi pemantauan, pendapat guru, pendapat murid. Itu adalah juga data yang boleh kita gunakan apabila kita nak melaksanakan sesuatu projek penambahbaikan ya. Apapun itulah ya, tanya kepada semua pembentang yang telah membentang tadi, dan kita harapkan untuk sesi pembentangan seterusnya akan dapat lebih ya, menunjukkanlah keupayaan kita dalam ke-9 bidang kompetensi keketuaan ya, dan usaha ya. Jadi itulah ya, daripada pandangan kami yang perlu ditambah baik ialah bagaimana kita nak menggunakan data sebagai panduan untuk kita mengambil
tindakan susulan ataupun forward ataupun follow up, follow through. Ya, sekian masih. Terima kasih daripada Encik Barudin, daripada SIP Plus. Jadi tuan-tuan dan puan, bila pembentangan dibuat, semua kita faham bahawa semua sekolah ada isu masing-masing berdasarkan persekitaran dan faktor masing-masing. Jadi atas kebijaksanaan tuan-tuan sebagai pengurus sekolah dan juga tim di sekolah masing-masing, rasanya kita mampu untuk mencipta satu idea kreatif agar isu di sekolah masing-masing dapat diselesaikan. Jadi tuan-tuan tak perlu merasakan hari ini adalah kita cuba membanding bezakan. Kerana isu ada yang sama dan ada masing-masing isu yang tidak sama. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua atas usaha menyiapkan slide dan pembentangan tadi. InsyaAllah, moga perkongsian kita dalam wacana pimpinan Prime pada tahun ini dapat kita ambil sedikit sebanyak untuk dibudayakan di sekolah masing-masing. Pada petang nanti kita akan sambung lagi dengan 4 pembentangan. InsyaAllah kita berhenti awal sikit 12 suku dan kita akan sambung semula pada petang ini pada jam 2.30 petang. Sekian, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan,